Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kali ini saya ingin menyambung hadis, bacaan hadis daripada kitab Mastika Hadis jilid pertama JAKIM, iaitu hadis yang ke-29, halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijami min nar yaumal qiyamah. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Apa maksud hadis ini? An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa yang disoal tentang ilmu, disoal tentang ilmu, fakatamahu, maka dia menyembunyikan. Orang bertanya kepada dia, kemudian dia tak jawab, sembunyikan ilmu dia. Apa jawapannya? Aljamahu Allahu bilijami min nar yaumal qiyamah. Allah akan mengekang mulutnya dengan kekangan daripada api neraka nanti di hari kiamat. Sekali lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, yakni ilmu agama, fakatamahu aljamahu, lalu dia menyembunyikan, tak mau jawab. Orang dah tanya sesuatu ilmu tentang hukum hakam contohnya, lalu dia tak mau jawab, tak menerangkan ilmu yang dia ada. Aljamahu Allahu bilijami min nar yaumal qiyamah. Allah akan mengekang, mengunci, membungkam mulutnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat nanti. Uraiannya, sebagaimana yang sedia kita ketahui bahawa soal menyampaikan ilmu agama adalah suatu perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tiap-tiap seseorang yang mengetahui sesuatu masalah agama tertuntut, mana tertanggungjawablah padanya untuk menyampaikannya kepada orang yang lain, lebih-lebih lagi kepada orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu tentulah dia menghadapi masalah, tentulah dia tidak tahu, tentulah dia tidak faham. Sebab itulah dia bertanya. Jadi perlulah diterangkan apa maksud ataupun apa jawapan kepada masalah yang dia tidak faham tentang hal ehwal agama, soal hukum, soal akidah, soal kepahaman berkaitan dengan halal haram, sah batal contohnya, perlu dijelaskan bagi mereka yang tahu, golongan orang yang tahu tentang ilmu agama ini, mesti dan wajib baginya menjelaskan. Kalau dia tak jelaskan, buat tak tahu saja misalnya, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, Allah akan membungkam ataupun mengekang mulutnya nanti dengan api neraka pada hari kiamat. Tertutup langsung. Memanglah
di hari kiamat mulut manusia tidak akan boleh bercakap lagi. Tapi kalau setakat tak boleh bercakap ini, api neraka yang sentiasa mengekang mulutnya kerana menyembunyikan ilmu yang dia tahu tentang agama. Jadi kesannya sangat besar. Sebab itulah kalau kita kembali kepada hadis sebelum ini yang telah kita baca, iaitu hadis yang ke-28 dahulu, di mana Rasulullah SAW dengan ringkas menyebut bahawa balighu anni walau ayah, sampaikanlah ilmu agama daripada aku walau satu ayat. Apa yang kita tahu tentang hukum hakam, tentang apa juga kalau orang tu tahu alim dalam bidang Al-Quran, dia perlu mengajar kepada orang lain. Kalau orang itu tahu tentang hukum hakam, ilmu syariah, dia perlu juga mengajarkan kepada orang lain. Kalau orang tu tahu ilmu yang berkaitan dengan akidah, usuluddin, perlu dia menjelaskan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi kalau orang yang berada di hadapannya ataupun di mana saja yang memerlukan kepahaman dan bertanya pula bidang-bidang berkenaan kepada orang yang tahu. Jadi perlu diterangkan dan dijelaskan, jangan disembunyikan. Kalau menyembunyikan juga, inilah yang disebut oleh Rasulullah tadi, al-jamahullahu bilijami min nar. Allah akan mengekang mulutnya nanti di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu, sesiapa yang menyembunyikan suatu masalah agama atau tidak mahu menyebarkannya atau menerangkannya kepada orang yang bertanyakan masalah itu kepadanya, sudah tentu ia menentang perintah Allah dan Rasul. Kerana apa? Kerana Rasulullah telah sebut tadi dalam hadis sebelum ini, iaitu balighu anni walau ayah, walaupun sedikit yang kita tahu kita kena sampaikan. Tetapi di dalam hadis ini secara khusus, kalau orang itu bertanya, memang wajiblah dia menerangkannya, kerana dia tahu dan faham tentang apa yang ditanyakan. Berbezalah kalau memang yang ditanya itu bukan bidang kita, memang kita tidak faham. Kalau kita tidak faham ataupun tak ingat, tak tahu jawapannya, janganlah dijawab. Kalau kita tak tahu, bagi tahu tak tahu, atau paling kurang kita tangguh dulu, kita study lah, kita rujuk dulu, kemudian kita jawab dan terangkan. Jadi inilah panduan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulannya, berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, alim ulama membuat kesimpulan bahawa orang yang ditanyakan kepadanya sesuatu masalah agama, wajiblah ia menerangkannya. Jadi yang ditanya ni tentulah orang agama, orang yang faham tentang agama. Takkanlah orang yang tidak tahu tentang agama kita nak tanya pula. Jadi tentulah golongan agamawan yang faham tentang bidangnya, bila ditanya perlu dia menjelaskan dan menerangkan mengikut bidang masing-masing. Dan kita kena lihatlah soal, kadang-kadang orang yang bertanya itu pun ada kategori-kategorinya, ya. Kalau orang tu bertanya memang dia tidak tahu, ini dia bertanya kerana dia tak tahu. Ada orang yang bertanya dia tahu, tetapi dia bertanya itu kerana niatnya supaya orang lain tahu. Kadang-kadang orang yang lain mendengar, dia tak tahu apa nak tanya orang, sedangkan dia tahu apa yang patut orang lain tahu, maka dia tanyakan. Ini orang yang bertanya dia tahu dengan niat supaya orang tahu. Susah nak faham, ya. Kemudian yang ketiga ialah orang yang bertanya memang dia nak menduga orang tu. Ini tak patutlah. Dia tanya kerana nak menduga dan mencuba ilmu orang tu. Ini satu sifat yang tidak baik. Jadi jadilah orang yang pertama, golongan orang yang bertanya yang pertama dan yang kedua tadi, iaitu dia bertanya kerana dia tak tahu. Yang kedua, dia bertanya dia tahu, tetapi tujuannya ialah supaya orang
jauh daripada jawapan nanti orang lain akan faham. Jangan jadi orang yang ketiga, dia bertanya kerana nak menduga dan mencuba ilmu orang yang ditanyakan. Ini satu sifat yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami hadis yang ke-29 ini, nampaknya hadis ini lebih ditujukan kepada golongan agamawan, iaitu orang-orang alim, orang-orang yang memahami bidang-bidang agama mengikut bidang masing-masing, yang perlu dia menjelaskan ilmunya kepada orang yang tidak faham, lebih-lebih lagi orang yang bertanya. Jadi itulah sebagai kesimpulan daripada hadis yang kita baca. Sekadar itu yang dapat saya berikan dan bacakan. Mudah-mudahan ada barakahnya, dan kita insya-Allah akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.